Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan kepada orang ramai mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah petang tadi. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, kes tersebut merupakan seorang lelaki tempatan berusia 70 tahun yang meninggal dunia akibat serangan jantung dan tidak dikaitkan dengan COVID-19. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Allahyarham ialah seorang lelaki tempatan berumur 70 tahun yang merupakan kes 849 di negara Brunei Darussalam dan telah dimasukkan ke unit rawatan intensif di pusat berkenaan pada malam 19 Ogos 2021 disebabkan oleh serangan jantung dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga Allahyarham, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi Allahyarham. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Allahyarham. Di kesempatan ini, saya mewakili keluarga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Al-Fatihah. Sementara itu, 197 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,333 kes. Yang Berhormat Menteri Kesihatan semasa sidang media petang tadi seterusnya berkata, peningkatan tersebut adalah termasuk 106 kes baru bagi ujian makmal yang tertunggak, manakala 91 kes adalah dari ujian yang dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Makmal dalam masa 24 jam yang lalu. Bagi 197 kes baru ini, terdapat tambahan kes-kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 27 kes bagi kluster Chonghua KB. Kluster Champion 7 and surrounding vessels adalah sebagaimana pecahan berikut. 25 kes bagi kluster Champion 7 Blue Titanium, 10 kes bagi kluster Champion 7 Porsche Elegance, 10 kes bagi kluster Champion 7 Platform dan 1 kes bagi kluster Champion 7 Others. 10 kes lagi bagi kluster The Mall, 10 kes bagi kluster Immigration, 6 kes bagi kluster PA, 6 kes bagi Al-Falah Freda Radin, 5 kes bagi kluster BSPH Quarter Blok M, 5 kes bagi kluster 583, 3 kes lagi bagi kluster ABCI dan 1 kes bagi kluster IBT KB. Selain itu, terdapat 1 kluster baru telah dikesan. 4 kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 884 yang dilaporkan pada 18 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 884. Manakala terdapat 74 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitan. Kes-kes dan kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 8 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 351 kes. Ini bermakna terdapat 979 kes aktif di negara Brunei Darussalam pada masa ini. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 3 kes masih dalam keadaan kritikal, yang mana 2-nya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun ventilation, dan 1 lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 20 kes yang lain telah ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Daripada 23
keseluruhan jumlah yang berada di unit rawatan intensif, hanya seorang saja yang telah menerima suntikan COVID-19 dengan lengkap. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,618 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 189,086 ujian. Bagi meningkatkan kapasiti program vaksinasi kebangsaan, Menteri Kesihatan menjelaskan satu lagi pusat suntikan akan dibuka bermula esok, Sabtu 21 Ogos 2021. Pusat suntikan tersebut akan ditempatkan di Institut Sains Kesihatan Pengiraan Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam dan beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis serta hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 3.30 petang. Pusat suntikan ini hanya menerima orang ramai yang telah membuat tempahan slot vaksinasi melalui aplikasi BruHealth yang telah mula dibukakan sejak tengah malam semalam. Sementara itu, sesiapa yang telah membuat tempahan slot vaksinasi COVID-19 di mana-mana pusat suntikan hendaklah memastikan mereka menerima pengesahan tempahan melalui pesanan ringkas SMS atau notifikasi kod QR melalui aplikasi BruHealth. Orang ramai yang telah membuat tempahan adalah juga dinasihatkan untuk hadir sekurang-kurangnya setengah jam sebelum masa tempahan. Orang ramai tidaklah perlu datang terlalu awal kerana ini akan menyebabkan kesesakan di pusat-pusat suntikan. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan sesiapa yang mempunyai kod merah pada aplikasi BruHealth, mereka dan mempunyai tempahan slot suntikan COVID-19 untuk tidak menghadirkan diri ke mana-mana pusat suntikan. Tempahan suntikan tersebut hendaklah dibatalkan dan tempahan baru boleh dibuat melalui aplikasi BruHealth atau dengan menghubungi talian 148. Dalam menangani perkembangan terkini wabak COVID-19 dan berpandukan nasihat Kementerian Kesihatan, langkah-langkah telah diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengenai pembayaran pencen umur tua, pencen dan elaun-elaun hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan PKB. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskannya semasa sidang media petang tadi. Pembayaran pencen, elaun dan bantuan kebajikan bulanan ini akan dilaksanakan dalam dua kaedah, iaitu pertama, pembayaran melalui akaun bank. Kaedah ini tidak berubah dan akan mula dibayar pada 23 Ogos 2021. Dikongsikan jumlah penerima pencen umur tua melalui akaun bank ialah 11,773 penerima berbanding 29,260 penerima wang tunai. Dalam kesempatan ini, saya ingin menggalakkan penerima-penerima pencen umur tua yang menerima secara tunai ketika ini untuk menukar kepada kaedah pembayaran melalui bank. Borang permohonan boleh diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Pembangunan Masyarakat iaitu www.japem.gov.bn. Kaedah kedua ialah pembayaran melalui pandu lalu. Kaedah ini akan dilaksanakan bermula 23 hingga 28 Ogos 2021 di beberapa tempat pembayaran
yang mempunyai kawasan terbuka dan lapang seperti masjid-masjid, dewan-dewan kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di keempat-empat daerah. Sebagai contoh, di daerah Brunei dan Muara, penerima-penerima di Kampung Anggrek Desa akan menerima di Masjid Kampung Pulai. Di daerah Belait, penerima-penerima dari Kampung Lumut 1 akan menerima di Sekolah Sains dan Kejuruteraan Politeknik Brunei Kampung Lumut. Di daerah Tutong, penerima-penerima dari Kampung Sengkarai akan menerima di Dewan Kemasyarakatan Sarambangun Kampung Sengkarai, manakala di daerah Temburong, penerima-penerima di RPN Kampung Retai akan menerima di Dewan Kemasyarakatan RPN Kampung Retai. Pembayaran pandu lalu adalah mengikut masa secara berperingkat-peringkat, iaitu dari pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan disambung pada pukul 2 petang hingga 5 petang, kecuali hari Jumaat, iaitu dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung pada pukul 2.15 petang hingga 5 petang. Penghulu dan ketua kampung hendaklah memastikan tarikh dan masa giliran para penerima melalui pandu lalu adalah ditetapkan sebagai persediaan menjelang pembayaran yang akan bermula pada 23 Ogos 2021. Senarai lokasi ini akan dikongsikan melalui media massa, media sosial dan laman-laman sesawang Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, iaitu www.kkbs.gov.bn. Sentiasa patuhi SOP-SOP keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, khususnya pemakaian sungkup muka pada setiap masa, membawa pen sendiri, tidak keluar dari kenderaan. Para penerima pembayaran pencen umur tua, pencen dan allowance hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan BKB juga dinasihatkan untuk sentiasa bersabar mengikut giliran semasa pandu lalu serta mengikut tarikh dan masa giliran yang ditetapkan oleh penghulu dan ketua kampung bagi mengelakkan perkumpulan ramai. Bagi yang tidak mempunyai kenderaan ataupun kurang sihat, adalah dikehendaki untuk melantik wakil dengan mengisikan borang, membawa kad pengenalan asal penerima dan disahkan oleh ketua kampung masing-masing. Manakala bagi yang tidak mempunyai wakil, hendaklah memaklumkan ketua kampung untuk mendapat kaedah pembayaran yang bersesuaian. Kepada penghulu dan ketua kampung di daerah Brunei dan Muara, proses pembayaran akan dilaksanakan pada 23 Ogos 2021 melalui kaunter-kaunter yang disediakan di bahagian warga emas dan pencen-pencen tingkat 1 dan bahagian bantuan kebajikan AM tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, mengikut masa yang ditetapkan secara berperingkat-peringkat menurut pembahagian mukim. Kepada penghulu dan ketua kampung di daerah-daerah lain, pembayaran akan dilaksanakan di cawangan JAPIM di setiap daerah dengan pembukaan 2 kaunter sahaja pada satu masa. Jika ada sebarang pertanyaan, hendaklah menghubungi talian kebajikan 141 atau 238-2911 sambungan 1249. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua sukarelawan daripada pelbagai peringkat masyarakat, khususnya para belia yang tampil ke hadapan untuk sama-sama menangani wabak COVID-19 sejak Mac 2020. Semasa sidang media, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan merakamkan penghargaan tersebut kepada barisan hadapan negara termasuk persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGOs dan individu. Sehingga hari ini, lebih 4,000 sukarelawan telah mendaftar di bawah sukarelawan belia. Dan sejak 7 Ogos 2021, kita turut berbangga sebanyak 400 pendaftaran sukarelawan belia telah direkodkan. Pada ketika ini, lebih 400 sukarelawan ditugaskan secara harian di beberapa buah lokasi di seluruh negara untuk menghulurkan khidmat di pusat-pusat ujian swab dan vaksinasi, kem latihan program khidmat bakti negara, hospital dan klinik, perhotelan dan pusat pengagihan makanan. Dikongsikan para sukarelawan juga telah ditugaskan bagi penghantaran catuan makanan ke rumah-rumah individu di bawah perintah kuarantin atau menjalani pengasingan diri. Sejak 11 Ogos 2021 hingga kemarin, mereka telah menghantar catuan makanan ke 840 buah rumah bagi menampung 5,129 individu.
Pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memerlukan lebih ramai sukarelawan untuk sama-sama menghulurkan khidmat bakti. Pendaftaran boleh dibuat melalui online registration dan laman sesawang sukarelawan belia iaitu www.sukarelawanbelia.com atau melalui aplikasi Mengalinga atau talian hotline 891 3762. Dikongsikan mengenai sistem kebajikan negara, sejak ia dilancarkan pada 15 Julai 2020, sejumlah 17,868 orang telah mendaftar. Daripada jumlah ini, 15,886 telah membuat permohonan bagi penerimaan bantuan sama ada daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat ataupun JAPIM atau Majlis Agama Islam MUIB. Dikongsikan sejak 7 Ogos 2021, sebanyak 235 permohonan bantuan telah dibuat melalui SKN. Kepada orang ramai yang berhasrat untuk memohon bantuan adalah dinasihatkan untuk melakukannya secara dalam talian melalui laman sesawang Sistem Kebajikan Negara iaitu www.skn.gov.bn. Jika ada sebarang pertanyaan, orang ramai dialu-alukan untuk menghubungi talian kebajikan 141 atau 238-2911 sambungan 1249. Negara Brunei Darussalam menerima sejumlah 100,000 dos vaksin Moderna dari Singapura dan tiba dengan selamatnya ke negara ini semalam. Vaksin Moderna merupakan sumbangan dari Singapura sebagai sumbangan perhubungan khas di antara kedua-dua buah negara serta sebagai sumbangan berterusan bagi mengekang penularan COVID-19. Berada di Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei BIACC bagi menyambut ketibaan vaksin tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeoh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Bagi keterangan lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang di Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau berhubung terus talian 148 melalui aplikasi BruHealth. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan terus mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menggunakan aplikasi BruHealth dan mengemaskini status kesihatan anda. Di dalam aplikasi BruHealth setiap hari, bagi sama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Kod hijau menunjukkan auda sihat. Pantau kondisi kesihatan auda dan pastikan keselamatan auda terkawal. Dibenarkan untuk memasuki premis perniagaan atau ikut serta dalam aktiviti. Kod kuning menunjukkan risiko rendah untuk ambil langkah berjaga-jaga. Dibenarkan untuk masuk premis perniagaan atau ikut sebarang aktiviti. Kod merah menunjukkan individu yang mempunyai tanda-tanda influenza seperti selesma, batuk, sejarah perjalanan keluar negeri baru-baru ini atau primary atau secondary primary kepada pesakit COVID-19 yang disahkan. Auda tidak dibenarkan untuk memasuki premis perniagaan atau ikut serta dalam aktiviti. Tidak dibenarkan untuk mengunjungi pusat-pusat vaksinasi. Hanya dibenarkan untuk mendapatkan ujian swab atau rawatan perubatan. Kod biru menunjukkan pesakit yang telah pulih dan sedang menjalani kuarantin selama 14 hari. Namun, tidak dibenarkan untuk memasuki premis perniagaan atau mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti keramaian. Kod ungu pesakit COVID-19 tidak dibenarkan untuk memasuki premis perniagaan atau ikut serta dalam aktiviti serta tidak dibenarkan untuk mengunjungi pusat-pusat vaksinasi. Individu yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah dan ungu tidak dibenarkan keluar rumah sama sekali kecuali untuk mendapatkan ujian swab atau rawatan. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara
sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Berikutan dengan penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui bahagian perkhidmatan kesihatan ibu dan anak, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan perkhidmatan lawatan ke rumah bagi ibu-ibu selepas bersalin serta anak damit yang baru lahir adalah ditiadakan dan sebaliknya digantikan dengan konsultasi melalui telefon sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Bagi ibu-ibu atau anak-anak damit yang didapati mengalami masalah kesihatan, rujukan kepada pegawai perubatan akan dilakukan untuk tindakan selanjutnya. Manakala klinik selepas bersalin bagi ibu-ibu 6 minggu selepas melahirkan juga akan dijalankan secara konsultasi melalui telefon melainkan bagi ibu-ibu yang mengalami masalah tekanan darah tinggi atau masalah selepas melahirkan yang memerlukan konsultasi secara fizikal di klinik. Sementara itu, perkhidmatan klinik ibu mengandung dan perkhidmatan klinik kesihatan kanak-kanak di bawah perkhidmatan kesihatan ibu dan anak masih diteruskan seperti sedia kala. Wanita-wanita mengandung dan ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dinasihatkan untuk hadir mengikut perjanjian yang telah diberikan. Urus Setia Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 kemarin menerima sumbangan sebanyak RM16,175 dan 11 sen dari 5 buah agensi dan persatuan. Pusat Dakwah Islamiah menyerahkan sumbangan sebanyak RM4,310 dan 11 sen yang diperolehi melalui program Brunei Peduli Palestin. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah berjaya mengumpulkan sumbangan sebanyak RM3,015 hasil daripada kutipan para pegawai, kaki tangan dan para penuntut sekolah berkenaan. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM5,050 hasil mengadakan aktiviti jualan bunga mawar yang digelar Roses for Palestine. Sementara itu, Majlis Perniagaan Wanita Brunei Darussalam mengumpulkan sumbangan sebanyak RM1,000 hasil jualan makanan kering dan kumpulan derma daripada ahli-ahli majlis berkenaan. Manakala Pertubuhan Warga Mas beroleh mengutip sebanyak RM2,800 hasil sumbangan daripada ahli-ahli persatuan berkenaan. Sementara itu, orang ramai masih boleh menyumbangkan ke Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 secara dalam talian melalui akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIPD 00100101 007282. Perkhidmatan SMS dengan menaip bantu jarak tanpa jarak diikuti dengan jumlah 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 dan hantar ke talian 38111 bagi pelanggan data stream digital Sdn Berhad DST dan progresif Sdn Berhad serta hantar ke talian 39999 bagi pelanggan Imagine Sdn Berhad sehingga 23 Ogos 2021. Beberapa komoditi pertanian khususnya daging ayam, telur ayam, daging lembu dan kerbau serta daging kambing dan biri-biri adalah dijangka mencukupi. Secara keseluruhannya, menurut Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pengeluaran komoditi tersebut menunjukkan peningkatan positif dari bulan Januari hingga bulan Julai 2021 berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Perkembangan positif berkenaan adalah hasil inisiatif pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk meningkatkan pengeluaran tempatan dengan kerjasama padu daripada pengusaha ladang-ladang ternakan untuk meningkatkan kapasiti sama ada melalui pembinaan reban-reban baru, penambahan kawasan ladang dan kewujudan syarikat baru yang bergiat dalam industri perternakan. Pengeluaran industri ayam pedaging setakat bulan Julai 2021 ialah 18,270 tan metrik berbanding 14,608 tan metrik dalam tempoh yang sama tahun lalu dengan peningkatan 25%. Perkembangan dan kemajuan tersebut diharap dapat meningkatkan lagi pengeluaran daging ayam bagi menampung permintaan dan bekalan dalam negara. Selain dari jualan terus ke pasaran, daging ayam yang dihasilkan juga digunakan sebagai bahan mentah untuk industri pemprosesan produk daging berproses
seperti sausage dan nugget oleh pengusaha agri makanan tempatan. Sementara itu, komoditi telur ayam, negara telah mencapai tahap sara diri penuh. Pengeluaran telur ayam sehingga bulan Julai 2021 juga meningkat, iaitu 101 juta biji berbanding 98 juta biji bagi tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu pertumbuhan sebanyak 3%. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan secara berterusan memudah cara kemasukan lembu dan kerbau hidup dari luar negara. Sehingga bulan Julai 2021, sekitar 12,000 ekor lembu dan kerbau didatangkan dari Australia. Sejumlah 2,000 ekor lembu dan kerbau juga dijangka tiba dalam awal bulan September ini. Di samping sejumlah 1,600 ekor lembu dan kerbau dari Malaysia. Dengan adanya import ternakan hidupan, trend pengeluaran daging lembu dan kerbau bagi tahun ini juga meningkat. Pengeluaran setakat bulan Julai ialah 2,565 tan metrik berbanding 919 tan metrik dalam tempoh yang sama tahun lalu, iaitu meningkat hampir 180%. Pengeluaran daging kambing dan biri-biri juga meningkat iaitu 108 tan metrik setakat bulan Julai 2021 berbanding 18 tan metrik dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu pertumbuhan sebanyak 6 kali ganda, iaitu dengan adanya kemasukan 6,700 ekor kambing dan biri-biri dari Australia untuk disembelih oleh syarikat-syarikat tempatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama agensi-agensi berkenaan telah pun memberikan kebenaran bagi import daging beku seperti daging ayam, lembu dan kambing ke negara ini. Sehingga kini sebanyak 223 tan metrik daging ayam telah didatangkan dari Malaysia, 513 tan metrik daging lembu dan 65 tan metrik daging biri-biri dari Australia. Dalam masa terdekat ini, sebanyak 278 tan metrik daging biri-biri dijangka tiba dari Australia. Bagi bekalan komoditi buah-buahan dan sayur-sayuran iaitu sayur daun dan juga sayur buah, para peladang tempatan juga memberi kerjasama untuk terus berusaha meningkatkan pengeluaran bagi membekalkan sebahagian daripada keperluan pasaran tempatan walaupun menghadapi cabaran kekurangan tenaga kerja asing semasa COVID-19 ini. Selain itu, kemasukan bekalan melalui import masih berjalan seperti biasa bagi mencukupkan keperluan permintaan pasaran di negara ini. Tiga individu tempatan ditahan semasa sekatan jalan raya yang dikendalikan oleh Balai Polis Bangar, Pasukan Polis Diraja Brunei di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada tengah hari kemarin. Penahanan dibuat setelah mendapati sebuah kereta yang mencurigakan dengan keadaan bonet kenderaan sarat dengan barangan sebelum memecut laju sebaik saja keluar dari kawasan ujung jalan Jalan Labu. Hasil daripada pemeriksaan telah mendapati sejumlah barang tegahan iaitu 50 karton rokok dan 120 botol minuman keras berbagai jenama. Turut ditemukan ialah paket-paket plastik berisi hablur dipercayai digunakan untuk kegiatan penyuluhan penggunaan dana. Ketiga-tiga suspek, lelaki adalah warga negara tempatan yang berumur sekitar 40 tahun hingga 22 tahun. Kesemua tahanan dan barang rampasan akan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Siasat Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan lanjut. Teranah di rumah tidak bererti Anda tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bukan sahaja kepada diri anda sendiri, bahkan kepada masyarakat.
seperti yang dilakukan oleh sebilangan pelukis tempatan. Kru Mojo RTB News ada laporannya. Walaupun perlu mematuhi arahan untuk teranah di rumah, namun ia bukan penghalang bagi para peminat seni lukis tanah air untuk lebih kreatif menghasilkan karya yang unik. Ini termasuk karya bagi menghargai para petugas barisan hadapan yang berbasah berkaring dalam membendung penularan COVID-19 di negara ini. As a painter, sayang ba kalau aku dah paint kan? So, I try to paint with my own style in order to macam menghilangkan stres itu. Just do anything you love. Buat saja apa yang kamu suka berhabis itu, and just hope for the best lah in everything. So kami pun dapat predict future. Bagi seorang lagi peminat seni tempatan, Dayang Ainan Salsabila, teranah di rumah menjadikannya lebih fokus untuk menyiapkan projek-projek yang tergendala. Kinda gives macam ideas lah apa akan dibuat di rumah, macam maybe nada akan dibuat so they can like watch Netflix and then painting ka, start painting anything lah, macam apa saja yang dorang dapat buat before this. I think they can like make use of this time to actually start a new hobby ka apa. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, Auda juga sebahagian daripada barisan hadapan dalam membendung penularan COVID-19 di negara ini dengan hanya teranah di rumah. Oleh itu, manfaatkanlah masa teranah di rumah dengan sesuatu yang bermanfaat. Bersama melindungi negara kita ini. Aziz Ahmad untuk Berita RTB.